Suhaimi. Temukan semua. Gemuruh sikit. Mustaqim Abdullah. Nah, lagi tak ada tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Slatfest Ramadan. Saya Syahib Amin. Saya Ismail. Apa sebab kerusinya turun tinggi sangat? Saya Sufian Syamil. Okey, saya duduk kan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau tidak nampak saya berat sangat. Jadi biar sama rendah. Alhamdulillah. Apa khabar Sufian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila sampai tadi? Saya baru je sampai sebenarnya. Baru je. Baru je. Ikut jalan udara, jalan darat, Jalan udara. Lebih kurang pukul 1 tadi kot. Pukul 1 tadi sampai. Lunch. Tak lunch lah. Jangan. Punchline. Sebab nampak macam serius sangat orang-orang kat bawah ni. Tapi saya musafir Ustaz. Betul. Musafir. Boleh diizinkan lah. Saya tak terkejut tadi. Tapi saya puasa. Mudah-mudahan tinggi. Sufian punya booth ada dekat sana Betul. Dalam street sini ada BBPN nama Betul, Baby Pian. Kalau street sini akan nampak Aida Jebat dulu. Lepas tu street lagi akan nampak Nilofa. Saya dekat sebelah Nilofa dan Ustaz Haris. Baby Pian. Masya-Allah. Apa yang diperjualkan? Apa? Produk-produk Baby Pian ni sebenarnya educational tools. So kita ada asal Baby Pian produk ni kita jual bantal. Bantal yang macam ni lah, ni antara produk yang kita keluarkan. Saya agak sejuk sikit hari ni sebenarnya sebab tu saya nak pegang sesuatu. So kita ada ZK Pillow. ZK Pillow. ZK Pillow ni kalau orang dengar, orang ingat dia adalah bantal yang kita zikirkan. Tapi bukan. Bantal tu zikir katuk kita. Bantal tu boleh berzikir. Maksudnya dekat dalam bantal ni kita ada beberapa button. So button-button tu ada ayat Al-Quran, ada zikir, ada selawat, ada learning tracks juga macam alif bata, azan dan sebagainya. Ada lampu juga. So kalau kita tekan button-button tu akan keluarlah tracks yang educational tracks lah. So ini dia kira macam education secara tidak langsung Yes. Bukan duduk, ini time belajar. Keluarkan whiteboard, buku, tidak, tapi dia sambil-sambil sebagai satu, kita kata macam suplemen sikit lah. Yes, sambil main, sambil belajar. Sambil main, sambil belajar. Sufian kalau kita lihat background Sufian memang education, maksudnya dulu cikgu Saya pernah jadi cikgu. Dari kalau title yang dipilih tu dari kelas ke pentas. Dari kelas ke pentas itu title dia. Jadi kita nak terokai pasal Sufian kita nampak produk-produk education. Macam mana, is it something that you love to do to educate ataupun macam pilihan atau macam mana? Actually education has been my priority lah daripada dulu lagi. Sebab ibu saya seorang pengajar. Ibu saya seorang guru. Ajar bahasa Melayu, ajar pendidikan seni, dan ada subjek-subjek tambahan lain. Tapi asalnya kalau ikutkan cita-cita saya nak jadi engineer. Engineer tu cita-cita saya waktu sekolah menengah. Kalau waktu tadika cita-cita saya nak jadi Bilal. Betul. Bunyi macam kelakar tapi betul. Saya serius. Tadika nak jadi Bilal. Saya agree sebab dia satu benda yang orang tua je boleh buat. Saya tertarik nak jadi Bilal tu sebab waktu sekolah rendah dulu, rumah saya dekat dengan masjid. Jadi ada seorang Bilal ni, dia selalu datang rumah. Dan this Bilal is a very cool guy lah. Dia cool, dia baik dan dia mesra dengan keluarga saya. Jadi saya nampak dia satu sosok yang macam style lah dia ni. So saya rasa saya nak jadi macam dia. Saya nak jadi Bilal. Is it dia punya suara kira ada personality lah, ada personality. and also because dia azan, so that's why. Betul. Macam mana boleh shift ke cikgu pula lepas tu ataupun guru? Shift ke cikgu lepas saya habis SPM dekat Malaysia, dia ada SPM. So after kita habis secondary school tu, kita boleh pilih lah kita nak masuk aliran apa. Ada engineering, ada education, ada medic dan sebagainya. I was so good at physics and mathematics back in school. So back in those days, ramai cikgu-cikgu yang nampak, okay, Sufian nanti dia engineer. Dia engineer dekat Petronas lah, dia engineer dekat Proton lah. And walaupun saya bukan paling pandai dalam kelas, tapi untuk subjek fizik dan matematik tu biasanya saya ke depan.
So memang nak jadi engineer sampailah waktu kita tengah buat pilihan UPU. UPU ni lepas kita habis SPM, kita boleh buat 9 pilihan. Okey. So saya letak 1 sampai 8 tu semua engineering. Engineering punya course. Engineering. Tapi yang ke-9 tu Ibu Zahir cakap letaklah satu educational line kan, sebab Ibu nak tengok yang Ibu suka tengok yang mengajar. Ibu cakap gitu. So kita pun tak apalah, I dah pilih 1 sampai 8 engineering. Kasih cakap mak. I give you the last choice ni English. Okay. English. English. Alhamdulillah dapat nombor 9. Yang 9 tu kan. So when you dapat yang nombor 9 tu jadi cikgu bahasa Inggeris Saya dapat melanjutkan pelajaran. Belum jadi cikgu lagi. Belum lagi. Okay, faham. Cikgu lagi. Perasaan tu kan, sebab choice 1 sampai 8 adalah choice Betul. pilihan. Choice yang ke-9 kita bahasa muda kita kata tak apa, layankan mak lah. Macam gitu kan. Jadi dapat pula yang ke-9 tu macam mana? Ya, kalau saya tak expect saya nombor 9 confirm tak dapat. Confirm tak dapat kan. Itulah. Saya tu masa tu memang tak confident langsung lah akan dapat yang nombor 9 ni. Tapi bila dapat nombor 9 tu, ya Allah. Okey. Kecewa ni, itulah kali pertama saya dikecewakan. Kali pertama. Susunan Allah SWT susun Ya, dalam Allah ada susun. kehidupan kita ya. Betul. 9 ni adalah pilihan yang sangat banyak. Betul. Kalau 3 choice, ada 3 choice, 1, 2, 3, okey lah kena salah satu. Dan Nak sebut kena salah satu daripada 9 ni, benda yang kita dalam hati kita perasan kita takkan dapat lah, takkan memang salah. jauh sekali. Jauh Sebab sekali. keputusan saya agak baik. Untuk, Keputusan saya agak baik untuk engineering. Untuk engineering. Keputusan saya lepas matrikulasi tu lebih baik berbanding kawan-kawan yang dapat engineering lain. So ada juga yang dapat pointer macam ni tapi dia dapat engineering. Jadi saya rasa macam okey. Boleh ni. Aku lagi boleh makan. Boleh lah kan. So kita dah bayangkan dah dapat universiti yang hebat-hebat dekat Malaysia tu. Tapi dapat nombor 9. Jadi kecewa lah. How long it took you to accept that untuk join? Walaupun kecewa Ustaz, tapi tapi kita pergi juga. Saya sejenis yang macam daripada kecil apa-apa pun saya buat, parents blessing nombor 1. Pelajaran Walaupun Parents saya tak berapa suka sangat ataupun saya tak sure tentang benda tu, tapi kalau dah ada parents blessing ataupun support from parents, saya akan nampak benda ni insya-Allah ada ni. So saya pergi juga. Tapi dengan hati yang sangat berat dan juga sifat yang sangat memberontak. Jadi satu semester tu saya tak belajar langsung. Betul Ustaz? Itu nak tunjuk kan? Saya tak tunjuk pun, parents saya tak tahu pun. Tapi ini kira macam kita Yelah. memberontak secara sendiri ya. You can't help it to do that because kan. Sebab saya tak minat. Saya punyalah belajar berapa tahun fizik dan matematik ni, pergi tuition, masuk aktiviti tu aktiviti ni. So macam-macam lah kita buat kan untuk subjek engineering ni, nak jadi engineer. Tapi tiba-tiba dapat English. Bahasa Inggeris. You mention yang walaupun you kecewa, tapi kira bahasa muda kecewa tapi dengar cakap jugalah. Kecewa tapi dengar cakap lah. Juga. Kita pada pendapat Sufyan adakah itu disebabkan di upbringing of any family lah? We're not talking about your family, maybe one family, maybe itulah cara upbringing yang buatkan kita. I think so Ustaz. Keluarga saya ni keluarga yang sangat lembut. Keluarga yang lembut yang kalau bercakap dengan adik-beradik pun kita tak guna aku kau ke apa. Kita gunakan bahasa nama. Contoh panggil kakak macam Sufyan Dian, adik Iin. Lepas tu setiap kali nak tidur Ustaz, setiap malam sebelum tidur saya akan salam ibu dan ayah saya. Salam, cium, bagi salam. Baru tidur. Jadi dah belajar dari mana? Daripada kakak? Kakak buat dulu ke macam Tak, mana? Ataupun mak bapak yang suruh? ibu dengan ayah memang ajar daripada ya. kecil lah. Okay. Jadi memang sangat lembut lah. Cara saya dibesarkan tu lembut. Kita nak melawan ni pun Jauh sekali ya. rasa macam Dia orang tak ajar boleh sangat. lawan daripada sudut macam fizikal tau. Tak boleh. Sebab Nak tadi cakap tu tak berani. waktu tu kan baru habis SPM. Baru habis SPM. Betul, saya betul. So waktu 17, 18 tu kan saya tengah membayangkan diri saya 17, 18 tu mungkin Memang lain rebel lah. Yes, rebel. Pukul 10 malam baru nak keluar. Saya 10 malam nak keluar. Maklum tengah ada lesen motor masa tu kan. Jadi jalan. Jadi kalau mungkin as a teenager
kebiasaannya kita akan okey, bila tak suka kita akan sebut tak suka. Dan kita selalu akan buat yang berlawanan daripada apa yang parents. Tapi betul lah, bila kita pun semua dah menjadi parents ataupun kita dah dewasa, kita tahu yang these are the kind of family that sepatutnya kena ada. Betul. Tapi family saya tahu, parents saya tahu yang saya tak saya tak gembira. Dia tahu. Tapi Apa kata-kata mak tu yang melembutkan ataupun yang macam membuatkan this is the decision yang Allah dah pilih dan saya rela? Ada tak word kata-kata mak tu? Ibu saya cakap dia tengok saya sangat sesuai untuk jadi seorang educator. Dia kata bila saya mengajar tu nampak macam sesuai sangat. Saya tak tahulah dia nak sedapkan hati saya ataupun dia Betul. Wajah tu muka cikgu-cikgu kan. Muka pengawal ustagaan, muka cikgu tu. Kalau saya ada muka ustaz ke? Ada. But in the end, you cebur dalam bidang education, you mengajar. Is it macam mana passion tu datang selepas tu? Is it something that So masa saya dah masuk Uniza tu, Uniza ni Universiti Sultan Zainal Abidin dekat Kuala Terengganu. It's a Islamic university. Oh, okay, yes. So lagilah saya rasa macam apa benda. Kita bayangkan dulu kita, sebab saya membesar kat kampung. Tuan-tuan semua, saya membesar dekat Mersing, Johor. Kalau orang pernah dengar Mersing is Air very Papan. Air Papan, Pulau Tioman, kalau siapa pernah pergi kan. Mersing ni memang kampung tau. Betul. Jadi bila kita dulu banyak. Yes. Dia kalau nak masuk Mersing ni kena lalu hutan dulu 2 jam. You lalu hutan 2 jam baru you sampai bandar Mersing. Jadi orang-orang Mersing ni bukan orang hutan tapi dia tapi dia memang dia terpisah sikit. Dia terpisah sikit dengan bandar-bandar ni. So bila kita nak masuk universiti tu, kita dah bayangkan kita duduk KL, kita duduk JB kan. Modern life lah Dapat pula Kuala Terengganu Dulu Universiti juga. Sultan Abidin. Dalam apa tu ya? Yalah Terengganu. Waktu tu Kuala Terengganu sangat-sangat basic. Okey. Kita tak ada shopping mall. Kalau nak lepak kat Giant. Itu dah kira Wayang tak ada Ustaz. Tak ada Wayang tak ada. Kuala Terengganu. Kalau nak tengok wayang kena 2 jam perjalanan daripada Uniza tu. Kena pergi ke Maman. Ke Maman. Tapi sekarang Kuala Terengganu dah maju lah. Dah Okay. macam-macam lah. Alright. Jadi waktu saya sampai tu memang perasaan saya yang ya Allah, semua tak kena lah. Semua tak kena. Jadi saya tak belajar, saya cari satu benda yang saya minat. Okey. Saya minat music. Music has been my serious hobby since kecil lah. Kecil saya dah memang minat aktiviti yang melibatkan suara ni. Sebelum saya pandai menyanyi, saya masuk pertandingan tarhim, azan, iqamah. Saya masuk pertandingan cerita yang Bilal tadi. saya masuk berzanji. Berzanji orang Johor berzanji kan. Abtadiul imla. Yes. Wa baraka sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu benda tu. Lepas tu kita masuk pertandingan apa lagi ah? Syair. Semua yang melibatkan vokal lah, melibatkan suara. Melibatkan suara. Melibatkan suara tu saya punya forte lah. Saya memang suka. Ya. So waktu tak belajar dekat Uniza tu, saya cari benda yang saya minat. Apa yang saya minat? English ni aku tak minat. Aku minat music kan. So kita pun cari lah. Saya cari band-band yang ada dekat dalam Uniza waktu tu. Uniza ni pula Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Islam. Ya. Band nasyid lah. Apa lagi? Dia nasyid dia punya core. Okey. Saya tak nak go that way. Saya tengah rebel ni. Yalah, correct. Jadi kita nak band yang ada gitar, yang ada drum kan. Mainstream sikit. Yes, yang mainstream sikit. Okay. So cari ada satu pusat kesenian dan warisan dekat Uniza ni. Ada satu band nama dia Di Mahameru. Di Mahameru dia nak mati dah. Dia memang tinggal Ada student. Student. Dulu dia hebat. Tapi waktu saya masuk tu tinggal 2 orang ke 3 orang je. Jadi saya pun cakap saya nak join lah band ni. So adalah 2-3 orang abang senior cakap, kau boleh buat apa? Cakap saya boleh nyanyi bang, saya boleh main gitar. Itu junior Itu Itu tahun junior. 1 kan. Baru first semester kan. So dia pun audition saya dekat bawah buku. Nyanyi lah. Nyanyi. Oh dia cakap suara kau ni macam Maroon 5 lah, suara kau ni macam Suleiman lah, suara kau ni macam tu lah. So kita try. Kita try. Dan daripada situlah bermulanya perjalanan seni saya dalam bidang mainstream. Okay. Ada band Ada band. Tapi bila dia apa tadi
dia teks lah tu kan. Saya teringat ada satu kawan saya tu, kesian dia masuk pertandingan karaoke kat Singapura. Sekali saya lupa dia nyanyi lagu Iklim. Okay. Tapi kita budak madrasah lah kan, dia pun budak madrasah. Dah habis yang dia ceritakan saya tu, dia kata lepas tu aku kena komen lah dengan judge tu. Dia kata, tak maaf dia, saya tak nak nyanyi, tak nak cari penyanyi nasyid. Kesian. Saya rasa memang kat madrasah tu dia punya lenggok dia nasyid punya kan. lenggok dah lain, kan? Ada lenggok nasyid lain sikit. Bagai air Ya. Dia ada lenggok-lenggok dia. Jadi saya bermula kat situ lah, nak cakap pasal hikmah Saya rasa betul lah, bila kita buat sesuatu dengan parents blessing, Allah akan bagi sesuatu yang kita tak jangka-jangka. Ya. Kalaulah saya nak masuk dekat universiti-universiti hebat dekat Malaysia ni, subjek engineering, mungkin saya takkan dapat role sebagai vocalist untuk band-band tertentu. Universiti-universiti hebat ni, band-band dia pun hebat. Talent banyak lah. Saya ni tak adalah hebat sangat. Saya ni rasa saya macam minat. Jadi ruang yang ada dekat situ sekadar itu saja. Dan daripada band Mahameru itulah tertulisnya lagu terakhir. Lagu pertama saya, melepaskanmu. Itu Bukan dia. mudah bagiku untuk mengalami semua ini. Jadi Dia belanja sikit je. kalau saya tak masuk Uniza, Tak dapat. kalau saya tak sambung study dalam English, saya takkan jumpa kawan-kawan saya dekat di Mahameru tu. Lagu terakhir tu takkan tertulis dan saya takkan berada dekat sini sekarang. Sebab itu that killer song dia. Itu Itu yang killer song. buatkan orang kenal. Ya. Kan? Kita kenal siapa tu siapa ni. Ya. Band tu macam mana sekarang members band ni? Masih lagi continue ke? Alhamdulillah lepas kita masuk, band tu macam mula rekrut ramai orang. Sebab bila saya masuk, ada band-band members lain yang masuk, rupanya dia orang perlukan band members yang semangat je. Kita orang tak adalah hebat sangat. Tak adalah macam Floor 88 ke apa ke, tak. Kita biasa-biasa je. Tapi sebab kita punya passion tu, kita punya style tu ada, so nampaklah kita ni bergaya sikit kat Uniza tu. Walaupun kita dicemuh hebat oleh masyarakat Uniza. Ketika itu. Kerana pembawakan lagu-lagu tu lah. Tapi bila serius dalam bidang seni kan, at the end of the day kan, tapi you continue to Kita continue. teacher. Waktu lagu terakhir tu ditulis, waktu tu adalah final semester saya. Okay. Jadi lepas satu semester kita tak belajar tu, saya tengok ramai classmate saya ni dapat Dean's List. Dean's List ni maksudnya 3.75 above, maksudnya dia dapat award lah kan. Betul lah. Saya dah terbiasa, waktu sekolah dulu, saya dah terbiasa jadi antara yang macam Dapat lah. Terbaik macam top 5 ke top 10 ke kan. Tapi bila kita first semester tu kita nampak jauh sangat, tercorot ni, kita rasa macam ya Allah, apa benda yang aku buat ni. So macam okey lah, kita belajar lah sikit. Masuk semester 2 barulah saya try to find the balance between passion and studies. So saya cuba untuk belajar juga. Barulah saya sedar English is not bad. Not bad at all. Sebab saya bukannya macam English sangat, dia communication subject tau. So kita belajar communication, kita belajar banyak teori-teori tentang benda yang kita gunakan setiap hari juga. Jadi waktu tu baru saya dapat momentum tu, hati pun dah mula redha. Dan kita buatlah dulu. Teruskanlah. Kita belajar. And also Kita belajar dan juga kita buat music. Tapi music is just my hobby. Hobi sekadar waktu tu. Dan lepas habis je degree, saya jadi cikgu. Saya jadi cikgu. Itulah apa yang ibu saya nak tengok. Ayah saya pun sangat gembira. Terima kasih. Sorry. Sebelum saya jadi cikgu, saya pernah mengajar di Politeknik. Saya mengajar di Politeknik. Sebelum cikgu, lepas habis je degree, saya mengajar Politeknik, subjek English juga. Communication subject. So ajar cara nak buat formal letter, informal letter, benda-benda basic lah kan. Corporate letter. So lepas mengajar di Politeknik, saya jadi cikgu. Saya jadi cikgu sekejap, belajar ajar English, ajar matematik, dan beberapa lagi subjek tambahan. Dan waktu tu saya rasa aku nak jadi lebih serius lagi, educator yang lebih serius. Jadi saya nak sambung master. Saya sambung master. Sambung. Wow. Sebelum sambung tu saya dah
macam mana nak cakap, saya dah makin serius dalam bidang muzik sebagai hobi. Tapi sekarang belah bagi lah, kira career, maksudnya macam nampak education tu master, tapi music masih lagi on juga. Yes, music saya punya makanan rohani. Jiwa. Jiwa. Dia bukan makanan rohani lah, astagfirullahaladzim. Maksudnya saya punya passion lah, dalaman dia, minat dia kat situ. Tapi dari segi kerjaya, macam mana kita nak menyusun kehidupan, sustain life, education lah. Jadi waktu saya mengajar dekat politeknik, waktu saya mengajar dekat sekolah, ada je student-student yang tahu, cikgu ada mengaji, ada menyanyi kan. YouTube tu ada masuk juga lah. Saya tak buat YouTube, saya buat SoundCloud. Oh, SoundCloud. Yes. SoundCloud saya ada banyak post cover audio lah. Audio file. So SoundCloud saya pun agak berjaya waktu tu. So orang Mesing ada yang dengar lagu-lagu saya. So dia orang pun cakap, cikgu ni yang buat cover lagu tu, cikgu ni yang buat cover lagu tu. Tapi kita okey-okey je lah, kita fun-fun je lah kan. So sambunglah master. So saya berhenti jadi cikgu sekejap sebab saya nak sambung master. Sambung master di UiTM Shah Alam. Waktu saya sambung master di UiTM Shah Alam, lagu terakhir yang saya tulis masa degree tu, it went viral. Berapa tahun ni time tu? Kira daripada ada 2 tahun? Ada 3 tahun? Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Mungkin setahun lebih 2 tahun macam tu. It went viral like crazy. Waktu tu social media tak berapa strong lagi. Waktu tu back in 2014-15. Kita waktu tu Instagram pun mungkin untuk iPhone users je. Facebook pun mungkin tak wujud lagi. Ada waktu tu ada Twitter dah ada. Ada Friendster, MySpace kan. So lagu tu viral dekat WhatsApp. Lagu terakhir yang saya tulis tu dia viral dekat WhatsApp. Orang share forward. Dan ada satu account ni re-upload on YouTube. So lagu terakhir yang viral kat WhatsApp ni dah ada dekat YouTube, daripada 1000 view jadi 10,000 view. Tapi akaun orang lain. Akaun orang lain. Alamak, sayang Sebab saya buat muzik, saya tak suka populariti. Saya memang tak tunjuk muka. Saya nak orang tahu suara saya je. Betul tu. So bila orang share saya punya muzik, saya suka lah. Saya suka. Pasal tak nampak muka kan? Tak nampak muka. Orang tahu je Sufi lah, Ian lah, nama balik. Kalau kawan saya dia suka muka je. Saya tak suka. So lagu tu dah viral tau. Lagu dah viral dan saya pun baru je masuk pengajian master. So tak apalah, viral lah. So saya pun start master. Waktu lagu tu dah viral, daripada 10,000 jadi 100,000 jadi 1 juta view. Kita terkejut ni. Ni apa cerita ni kan? Apa cerita ni kan? Tapi tak apa, alhamdulillah lah, kita happy je dah kan. Orang enjoy. Dah ada beberapa music label yang propose saya untuk jadi recording artist. Kira somehow the gap connected with you lah. Yes, somehow. Dia mesti nak cari yang penyanyi lah. Tapi tu akaun orang lain kan? Dia tak kisah pun akaun. Saya tak tahu macam mana, tapi saya dapat. Masa tu saya ingat saya dekat saya punya Facebook. Dekat saya punya Facebook dah ada orang. Saya daripada syarikat rakaman ni. Saya daripada syarikat rakaman ni. Saya daripada syarikat rakaman ni. Waktu tu saya baru nak sambung master. Jadi kita rasa macam macam mana ni? Aku nak sambung master. Nak jadi lecturer kan? Serius. Sini benda serius. Lepas tu kalau kita jadi artis rakaman, study macam mana? Lepas tu tak best lah jadi artis rakaman, nanti orang kenal lah. Saya tak suka Ustaz dulu. Memang saya jadi saya rasa tak nak lah. Bila saya tolak. Saya tolak. Sampailah kawan saya yang juga komposer lagu terakhir tu. Dia tengok, Pian, lagu kau ni dah melampau ni. Lepas tu kata, Man, sebenarnya baru saya cerita, sebenarnya aku dapat beberapa tawaran. Ada syarikat rakaman yang nak propose aku jadi recording artist dia. Lepas tu cakap, lepas tu asal kau tak cakap, asal aku tak terima. Lepas tu cakap, tak nak Man, aku dah buat master. Lepas tu cakap, ya Allah, kau nak buat master, kau buatlah master. Lepas tu lagu ni Consult your parents tak? Consult. So bila dapat offer tu, kira you talk to your I talk to my parents, yes. Apa dia cakap? Diorang sangat terbuka. Sebab at dia the moment you dah experience jadi dia kasi you option sebab dia tahulah saya dengar cakap dia kan. Jadi saya pun dah sama master dah pun.
Jadi bila saya cerita benda tu, dan of course lah ibu bapa ni dia tahu tone kita bercerita tu dia dah tahu dah. Keinginan kita Suka yang mana? We are Indonesia tu kan, incline dekat belah mana kan. Dia nampak macam dia cerita, dia happy tapi dia tak adalah nak sangat pun. Tapi parents saya being good parents, dia cakap macam ni kan, apa yang Yan nak buat, ibu support. Tapi education has to be your priority. Okay. You kena letak education tu nombor satu. So saya pun dah cakap, okay lah kalau macam tu, malah lah nyanyi ni, study je lah kan. So kita buat je lah lagu suka-suka. Kawan saya pula cakap lain. Kawan saya cakap, try je lah Yan. Kalau jadi Alhamdulillah, kalau tak jadi kau ada kau punya master. Jangan quit study. You study, tapi benda ni you try je. Betul juga, make sense. Try je. Sebab you tak payah keluar duit apa-apa. You tak payah Tak ada buat apa-apa. apa-apa pun. Ya. You kena allocate some of time lah dengan energy kan. Recording kan. Tapi sebab benda tu pun you minat, you tak ada rasa macam terpaksa. So I fikir. Betul lah apa yang dia cakap ni. Sign lah. Kita try lah. Try. Kita try ada satu label ni, Aries Music. Aries Music waktu tu dia tak ada artis lagi. Tak ada. Dia tak ada artis lagi. Oh, Pada betul. masa tu Dia memang tak ada artis. Yang ada pun dia artis Indonesia yang dia macam try and error je. Dia label Malaysia tapi dia tak ada artis. Dia eksperimen juga. Betul. So, dia tapi company Malaysia lah. Company Malaysia. Okay. So saya Aries Music. saya on je lah sebab waktu orang yang approach saya tu orang yang berpengalaman. Walaupun dia label baru tapi dia daripada label yang lama. Dia dah pernah bekerja dengan Zamani, Jamal Abdillah, dengan macam-macam lagi artis-artis besar sebelum ni. So Abang Mahathir tu yang approach saya. So Abang Mahathir cakap, sini Pian, kau dengan kita orang tahu nak buat apa. So saya pun macam, okay bang, sign abang. Sign. Tapi satu je saya minta. Saya minta kat Abang Mahathir, saya minta dekat bos tu. Saya tak nak orang tahu muka saya. Saya cakap itu. Susah Saya cakap itu susah tu syarat tu. Saya cakap itu, saya tak nak orang tahu muka saya. Bos dia, ayah, macam tu lah. Oh, Dia macam boleh join Malik. Dia macam tu lah, dia kata orang tak boleh lah macam tu Sufian. Orang mau tengok you. So saya macam alamak. Lepas tu kawan saya pun cakap, tak apa Yan, try je. Dia bukannya buat benda kau pelik-pelik pun. So kita pun buat je lah. So saya pun rasa macam lagu ni tak adalah pergi sangat kot. Sebab lagu terakhir yang kita sign dengan music label tu, saya pernah masuk beberapa pertandingan before that dengan lagu terakhir tu. So kita lah tulis lagu terakhir tu dekat Uniza waktu study. Waktu di Uniza tu Radio Era ada buat pertandingan, Radio Hot FM ada buat pertandingan, masuk. Kita hantar lagu tu. Tapi tak shortlisted pun. So kalau tu pun tak berjaya, apatah lagi single macam ni kan. So saya rasa macam tak apalah, buat je lah. Buat sekali lagu terakhir tu berjaya. Berjaya Alhamdulillah. Tapi lagu tu pergi dulu sebelum orang kenal siapa penyanyi dia. Orang kenal lagu tu orang tahu dulu. Lagu tu orang tahu dulu. Tapi orang siapa ni? Lagu ni tahu tapi siapa dia Muhammad ni? Pertandingan dengan people's punya acceptance towards a song different dulu. Kadang-kadang kita hantar tapi juri tak suka. Betul. Macam juri tak shortlist pun. Yes. Tapi sebenarnya lagu tu kalau daripada sudut orang yang mendengar, dia tak secara teknikal dia kata ini sedap aku suka. So benda tu go viral. That happens. So saya terkejut juga sebenarnya sebab kita pernah try lagu tu macam biasa-biasa je. Tapi bila kita official release, lagu tu ramai suka. Ramai suka. Saya rasa ini one hit wonder je ni. Yes. Wonder. Ini one hit wonder je. So saya pun cakap dekat kawan saya, silakan dengan Mat, thank you lah buat lagu ni untuk aku. Apa-apa pun yang jadi lepas ni, I want to thank you guys for this song lah. Sebab InsyaAllah lepas ni tak ada dah. Habis dah. So I can focus in my master. Jadi bila kita dah ada discussion tentang one hit wonder tu, silakan dengan Mat ni cakap, Yan, apa kata kita buat lagu untuk orang lain? Sebab kalau kita nak buat lagu untuk diri sendiri tu macam terlalu cepat kan. Sebab lagu terakhir ni dia pergi dengan cepat tau. Dan kita punya keseronokan tu pun naik dengan cepat. Jadi kita macam nak try lagi. Kita nak test power. So lepas lagu terakhir, kita buat lagu
segalanya Hakim Rusli. Segala apa yang telah ku berikan. So waktu tu Hakim Rusli dia baru lepas kalah satu reality show dekat Malaysia. So ada music label yang approach kami. Dia cakap tolong buatkan lagu untuk Hakim Rusli. Kita macam siapa lah Mamat Hakim Rusli ni kan. Tengok sikit cover dia pun buat cover kak. Tapi dia suka post kat YouTube. So dengar, weh sedap. Ni minat Justin Bieber ni. So pergi lah jumpa. Ingat lagi masa first time jumpa Hakim Rusli. Oh Hakim bang, salam cium tangan. Masa tu. So buat lagu Hakim Rusli segalanya alhamdulillah. Macam wow. Begitu juga Buat orang confidence dah situ. Lagu ni pun dia terima baik. Cuba kita try perempuan pula. Okey. So tanya-tanya siapa ada tak artis perempuan yang tak ada lagu? Ada satu label ni, ada. Siapa nama dia? Nama dia Wani Hasrita. So Wani Hasrita, kita buat lagu Menahan Rindu. Ini semua belum naik lah masa tu. Belum. Dia orang semua tak ada lagu lagi. Tak ada lagu. Hakim Rusli tak ada lagu, Wani Hasrita tak ada lagu, saya pun tak ada lagu. Jadi kita try Wani Hasrita pula, kita nak try perempuan. Kalau kita try orang yang ada nama ni mungkin macam lah boleh lah, orang dah tahu dia kan. Tapi try Wani Hasrita Menahan Rindu. So waktu tu Wani pun masa tu Wani pun minat lagu terakhir. Wih, Zepian Sami, saya ingat lah lagu awak. Lepas tu alhamdulillah lagu Wani Hasrita pun diterima baik. Jadi from that moment kita rasa macam man, aku rasa kita ada bakat lah man. Baru nak confident lah. Baru nak confident. Fast forward to today we change lane sekejap lah. So fast forward to today, you establish alhamdulillah. I can say your popularity is up there lah. Macam mana, but personally bila kita nampak kita orang luar, kita nampak macam it's very challenging jadi artis. Betul tak? Macam mana? Macam challenging, macam how to balance how to keep you rooted. Apa prinsipal-prinsipal yang Sufian pegang dalam menjalani ini pada point of view kita. Kita rasa macam kalau tak jaga diri mungkin terombang-ambing. Betul. Adakah begitu ataupun macam mana kalau tidak? Benda yang paling saya takut adalah culture shock lah. Culture shock. Kita budak kampung. Kita budak kampung, lepas tu masuk dekat dalam satu industri yang industri hiburan pula tu. Yes. Dia bukan industri profesional bukan engineering itu satu topik ke, lagi politik dia lain kan. Itu dah politik lain. Ini we're talking about entertainment industry. Everybody have a say. Everybody has a say and anyone can do anything. Dan tak ada orang pun nak cakap Sufian you jangan buat macam ni. Sufian tak ada orang. Tak ada orang. Jadi saya rasa ini semua doa ibu dengan ayah saya. Sedih. Saya tertarik apa tu. Maknanya macam mana pun you pergi berapa jauh pun kan, at the end of the day kalau kita punya asas dengan ahli keluarga tu kuat, InsyaAllah Allah akan jaga, diberkati dengan doa daripada ibu bapa. You mention tadi doa ibu bapa tu yang paling important. Saya nakal pun nakal juga, tapi berpada-pada lah. Tak adalah mengepek-epek sangat. Nampak sangat. Ada orang saya kesian juga tengok kadang-kadang kawan-kawan yang baru masuk terus ke arah yang macam gila lah. Gila baby. Tapi saya rasa nampak. Saya rasa ini semua doa ibu dengan ayah lah. Nak cakap saya ni tak adalah baik sangat, tapi ibu dengan ayah saya tu selalu doakan saya, selalu ingatkan saya, dan saya pun selalu bercakap dengan dia. Ibu dengan ayah saya ni Maknanya kita sebagai ibu bapa pun kat sini kita ambil kesempatan daripada kisah ini. Kadang-kadang kita ada sebahagian daripada kita Allah uji dengan ditimpakan dengan ujian mungkin harta benda, mungkin keluarga, mungkin anak-anak, tetapi jangan pernah putus harap dengan Allah SWT dan terus minta pada Allah SWT semoga Allah SWT sentiasa jaga kan keluarga kita kan. InsyaAllah. So at the end of the day saya fikir tanggungjawab kita sebagai seorang anak, sebagai seorang Muslim, dan juga orang look up to you lah. Itu apa yang parents saya cakap, Yan, adik-beradik tengok pandang tinggi dengan Yan.
Saudara mara pandang tinggi dekat dia. Jadi janganlah buat benda-benda yang kecewakan ibu dan ayah. Itu tak boleh tahan Itu kira Saya memang Itu keramat tu, perkataan yang macam gitu. Jangan buat malu nama keluarga lah. Itu kira dia punya word lah kan. So jadi nak nakal-nakal pun kita teringat juga. Kita akan berpada-pada. Jaga. Ya, kita akan berpada-pada. Betul tak? Maknanya kita akan tahu kita apa yang level ni saya tak boleh buat. Alah, aku tak boleh buat kat sini. Aku boleh sampai sini je. Lepas ni aku tak boleh cross lagi. Sebab kita tahu perkara tersebut akan membawa masalah bukan pada diri kita tapi pada nama baik keluarga. Yang terakhir lah yang boleh panggil Sufian Boleh. Panggil aja. Memang Yan, orang panggil Yan. Okey, ya. Untuk mungkin sebagai pelajaran kalau mereka yang macam Sufian dibesarkan dengan menghormati ibu bapa, tapi mungkin ada yang Sufian nampak dia langsung tak ada respect sama bapa, hidup dia macam mana? Pernah tak ada tak dalam kehidupan Sufian nampak contoh yang macam itu, yang macam mungkin kena macam itu dia tak, memang susah lah nak cakap. Walau macam mana dia pergi pun dia tak dapat seperti mana kalau orang tu dia menghormati ibu bapa dia. Atau ada tak kisah boleh ceritakan? Atau macam mana? Mungkin saya tak menyaksikan benda tu dengan mata sendiri kot. Ya. Kalau cerita-cerita tu mungkin pernah dengar. Sebab saya pilih kawan juga, Ustaz. Pilih kawan. Pilih kawan. Masa dekat sekolah, masa habis sekolah, dekat matrikulasi, dekat universiti, saya akan tengok orang tu macam mana. Kalau orang tu macam, kita boleh, you can tell lah orang tu social life dia macam mana, cara kehidupan dia macam mana kan. Jadi kalau saya rasa tak sesuai, saya bukan takkan lah, kita tak boleh nak masuk tau. Ya. Kita Yalah. borak pun topik dah lain. Lepas tu cara nak spend time pun, cara dia tak kena lah dengan kita. Tak masuk lah Tak masuk. Dan orang tu macam mana orang tu? Orang tu Background dia macam mana? ghosting je lah kita panggil. Orang tu saya Boleh. tengok okey je. Okey je. Saya tengok okey Okey. je. Tapi saya baik je lah dengan semua orang kan. Ya. Ada yang belajar pandai, ada yang kerja bagus-bagus, ada juga yang diuji dengan macam-macam ujian. Tapi at the end of the day, semua benda yang kita dapat ni adalah rezeki. Betul. Ada juga kawan-kawan saya yang baik dengan ibu bapa tapi sampai sekarang rezeki Yalah. tak berapa baik, Ya. tapi dia bahagia. Jadi itu dia dah unik dia. setiap orang tu rezeki dia lain-lain. Ada rezeki kerja baik tapi dia tak tenang. Ada rezeki yang dapat duit banyak tapi dia tak sihat. Kesihatan. Ada yang sihat, duit banyak, Keluarga pula tak ada. tapi tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Ada yang dah kahwin tapi tak ada anak. Jadi kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Betul. Apa-apa yang berlaku tu bagi saya, Allah dah susun, Allah dah letak dah. Orang ni rezeki dia dekat sini, orang ni rezeki dekat sini, orang dekat sini. Macam Sufian cakap lah, kira memang minat kepada muzik tu ada daripada dulu. Tapi kerana nak meraihkan cita-cita mak, ambil yang nombor 9 tu kira bahasa Inggeris, dapat yang itu. Ikut juga pergi Uniza. Of all places, Uniza. Lepas tu jumpa dengan kawan dan jadi the path is very nice. Allah atur. Allah atur. Kadang-kadang saya terakhir sikit. Itulah apa yang dilalui. Sebenarnya kalau siapa yang dengar, yang duduk daripada first, dia non-stop moments and important milestones in life of Sufian Suhaimi kan. Dan semua itu ada pelajaran yang kita boleh ambil. Maknanya kita sembang-sembang hari ni, kita nak dapatkan sikit apa yang kita boleh pelajari, susah payah. Sebab setiap orang ada susah payah dia yang berbeza-beza. Tapi satu yang saya boleh ambil adalah untuk kita jangan ketepikan keluarga. Tak kisahlah sama ada kita nak mention tu sebagai ibu bapa, adik-beradik ataupun siapa, tapi keluarga itu penting, nombor satu. Dan yang kedua tadi Sufian sebutkan, pilih kawan sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Walaupun kita diminta untuk kita bergaul dengan semua, tetapi ketika kita nak buat sesuatu tu, kita akan pilih jalan yang baik. So itulah mungkin yang terakhir. Sufian ada apa lagi mungkin pesanan? Tak ada. Pada kawan-kawan semua, saya harap dapat sesuatu kan. Jangan lupa pergi booth. Jangan lupa dah. Educational plush toys ada music, ada ni untuk anak-anak bagus untuk tidur, teman zikir dan sebagainya. Ada barang produk lain, education lain? Ada, insyaAllah. Kita juga ada keluarkan produk device Kaabah.
di collaboration project bersama dengan Niloufar dengan Ustaz Haris. Okey. Boleh check out juga dekat sebelah booth kita je. Vivian dengan sebelah-sebelah je. Jiran tu. So dan juga beberapa lagi educational product yang lain lah, insyaAllah coming soon after Raya. So kalau siapa nak pergi dekat di Street dekat Yeah, ujung straight belah kanan. nak sampai stage lagi satu. Yes, betul-betul dekat depan stage. Oh betul dekat depan stage 1. So setelah stage 1 pergi stage 2. Yes. Ya, insya-Allah. So tadi daripada tadi Sofian Suami disebutkan saya orang kampung, saya orang Mersing. Tapi mungkin tak percaya, inilah orang kampung yang paling handsome sekali. Allah. Masya-Allah. Terima kasih Sofian Suami bersama Terima kasih, kita. Ustaz. Alhamdulillah. Tahniah, semoga Thank you terus so much. sukses insya-Allah, Terima dapat kasih. menjayakan industri dengan lagu-lagu yang orang kata tu tenang di haluan telinga kita InsyaAllah, insya-Allah. insya-Allah. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sofian Suami. Masya-Allah. Tepukan. Tepukan, tepukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.